Pada video kali ini, saya akan kongsikan 5 tips asas bagaimana anda boleh berhenti merokok daripada penggunaan teknik motivasi, teknik psikologi dan tahukah anda ada ubat yang kita boleh gunakan untuk berhenti merokok? Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya tak akan go through mengenai side effect rokok, apa kandungan dalam rokok, tapi saya akan fokuskan kepada tips untuk berhenti merokok, iaitu tips untuk berhenti merokok secara berkesan dan juga efektif. Jom kita go through satu persatu. Tips pertama yang saya akan kongsikan ialah cari dahulu reason kenapa anda nak berhenti merokok. Cari big why untuk berhenti merokok tadi. Lain orang, lain dia punya reason untuk berhenti. Ada yang nak berhenti merokok disebabkan masalah kesihatan. Contohnya, dia rasa penat ataupun semput bila bermain bola. Jadi mereka nak berhenti disebabkan untuk improvekan kesihatan tadi. Ada yang nak berhenti disebabkan oleh keluarga. Contohnya, mak dan ayah ataupun isteri mereka rasa tidak selesa dengan mereka merokok. Dan mereka nak berhenti ini disebabkan tak nak bagi kesan negatif kepada anak-anak. Ada yang reason itu disebabkan masalah duit ataupun keuangan. Cuba bayangkan satu pack rokok itu boleh mencapai belasan ringgit. Kalau setahun sudah beribu ringgit. Tapi of course ada rokok seledup yang lagi murah. Tapi ada yang cakap benda itu tidak selesa. Dan ada yang rasa rokok seledup ini strong sangat dan tidak berapa sedap. Jadi mereka terpaksa juga beli rokok yang mahal. Jadi saya nak tekankan kat sini, yang paling utama ialah cari reason big why kenapa anda nak berhenti merokok. Selalu ingat big why setiap kali anda nak beli rokok ataupun terima offer rokok daripada seseorang. Ini akan menghalang anda daripada untuk start merokok kembali. Tips kedua iaitu kita namakan sebagai kaedah cold turkey method. Ini adalah cara berhenti merokok yang paling agresif. Orang itu berhenti merokok secara tiba-tiba. Tapi of course tak dinafikan, kaedah ini memang susah. Kena prepare betul-betul, kena siapkan diri betul-betul. Antara preparation yang boleh dibuat ialah, pertamanya, anda kena set date betul-betul untuk berhenti merokok. Kalau biasanya dalam klinik berhenti merokok, biasanya doktor ataupun penolong pegawai perubatan akan setkan satu tarikh, akan berbincang dengan pesakit untuk setkan satu tarikh yang mereka boleh ingat dan tarikh itu kuat signifikan bagi mereka. Bila dah sampai hari berkenaan ataupun tarikh berkenaan, pesakit ini akan berhenti merokok secara tiba-tiba, secara drastik. Dan benda ini ataupun habit ni akan berterusan sampai bila-bila. Preparation kedua dalam kaedah cold turkey method ini, individu itu perlu sedar akan withdrawal symptom, iaitu gejala gian sekiranya berhenti merokok. Badan kita akan respon dengan beberapa simptom jika kita berhenti merokok. Ini disebabkan oleh tiadanya nikotin dalam badan kita. Bila tiadanya nikotin dalam badan ini, badan akan respon dengan rasa depressed, rasa moody, rasa letih dan rasa pening dan sakit kepala. Kadang-kadang mereka itu susah rasa nak tidur dan susah nak fokus. Dan ada kes yang teruk sampai boleh mengakibatkan sistem penghadaman juga bermasalah. Tapi kita kena ingat yang withdrawal symptom ini ataupun gejala gian ini hanyalah sekejap sahaja. Ia hanya berterusan sehingga 2-3 hari sahaja dan insya-Allah lepas daripada itu badan ini akan recover kembali. Preparation ketiga dalam kaedah cold turkey method ini, anda kena prepare strategi untuk melawan withdrawal symptom. Kalau dalam klinik kesihatan, kita namakan sebagai kaedah 12M. Dalam kaedah ini, kita cuba alihkan tabiat merokok tadi kepada habit yang baru. Contohnya, cuba sibukkan diri dengan buat kerja-kerja tertentu. Dan sekiranya rasa hendak memegang rokok, cuba gantikan dengan makanan yang memerlukan mengunyah seperti kekacang, gula-gula ataupun lozenges. Dan tabiat merokok tadi boleh juga digantikan dengan simple activity. Contohnya keluar bersia-sia ataupun exercise ataupun main game sekejap. Benda-benda ini semua akan menyebabkan badan kita lupa untuk merokok. Tips ketiga untuk berhenti merokok ialah dapatkan social support yang kuat. Kena dapatkan social support ataupun dorongan dan sokongan daripada kawan-kawan dan keluarga. Bagi mereka yang nak berhenti merokok, kena bagi tahu keluarga, kena bagi tahu isteri dan kawan-kawan yang anda nak berhenti merokok. Saya pasti family anda akan support. Saya rasa tak ada pun isteri yang akan larang suami mereka untuk berhenti merokok.
biasanya para isteri akan support suami mereka untuk berhenti merokok. Bagi kawan pula, yang ini mungkin agak susah. Anda kena detect sendiri kawan mana yang aktif, yang jenis positif, yang support untuk berhenti merokok. Ada juga kawan yang negatif ataupun nak juga offer kita untuk kembali kepada tabiat asal, iaitu merokok. Bagi kawan yang suka offer untuk rokok ataupun suka sedekahkan rokok pada kita ni, cubalah elakkan makan sekali ataupun keluar sekali. Dan kita pun rasa bersalah untuk menolak rokok itu tadi. Okey, tips keempat iaitu penggunaan ubat. Ubat ini kita namakan metod sebagai nicotine replacement therapy. Rokok ini yang specialnya ada kandungan nikotin. Nikotin ini ada elemen ketagihan dan ia akan membuatkan beberapa efek. Contohnya, ia akan induce ataupun merangsang penghasilan hormon gembira di dalam badan kita. Hormon gembira itu dinamakan sebagai dopamin. Jadi bila seseorang itu merokok, dia akan menghasilkan dopamin disebabkan oleh rangsangan daripada nikotin tadi, dan badan ini akan rasa gembira, akan rasa lebih bersemangat dan mood juga akan happy. Disebabkan itulah, kebiasaannya orang yang stres akan hisap rokok untuk mengembalikan efek gembira tadi. Berdasarkan perkara inilah, di dalam perubatan, kita ambil konsep untuk gantikan nikotin dalam rokok tadi dengan penggunaan ubat-ubatan. Nicotine replacement therapy tadi ada dua jenis, sama ada chewing gum ataupun penggunaan patch. Dan penggunaan chewing gum dan patch ini perlu dibuat dalam jangka masa spesifik sehingga 2 hingga 3 bulan. Tujuan dia, kita nak kurangkan ketagihan nikotin ini secara beransur-ansur. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan nicotine replacement therapy, anda boleh pergi ke klinik berhampiran anda dan dapatkan temu janji di klinik berhenti merokok. Tips kelima iaitu jangan give up dan keep on trying. Walaupun pernah cuba berkali-kali untuk berhenti merokok tetapi gagal, anda jangan give up. Tetapkan matlamat betul-betul dan cuba berhenti merokok untuk kesihatan sendiri dan juga untuk orang sekeliling anda. Dan insya-Allah doa banyak-banyak, semoga urusan anda untuk berhenti merokok tadi dipermudahkan oleh Allah. Memang tak dinafikan, memang susah untuk berhenti merokok. Dan saya sangat respect kepada orang yang cuba ambil inisiatif untuk berhenti merokok. Dan saya harap orang sekitar juga bagi galakan kepada sesiapa yang nak berhenti merokok. Jadi mereka yang hisap rokok tadi akan lebih bersemangat untuk berhenti. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, anda mungkin boleh share kepada kawan, suami ataupun sesiapa sahaja yang berhasrat untuk berhenti merokok. Saya doakan perjalanan mereka semua ini untuk berhenti merokok dipermudahkan. Jika anda rasa konten ini bermanfaat, anda boleh like dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.